informasi, inforia, Islami, semuanya linki. Diri kita, tapi kita juga ada monolog diri kita bercakap tentang diri kita. So insyaAllah di sepanjang 6 bulan ni, di sepanjang 26 minggu, insyaAllah kita akan kongsikan tips, teknik dan juga kisah-kisah inspirasi lah. Dan insyaAllah kita akan selip-selipkan juga cerita storytelling, dan insyaAllah dia akan memberi manfaat dan jadi asbab kebaikan. Amin, insyaAllah. Sambil-sambil mandi balik ke rumah tu kan, Datin. So kita nak dengar juga lah majlis-majlis ilmu, sebab masa saya berkhidmat di satu kementerian, Datin. الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang karena Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia Maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Siti, kamu ni kejap solat, kejap tak. Jangan buat main-main, Siti. Sibuk, Mak. Masa terhad sikit. Manakah nak rehat untuk makan lagi? Nak cuci makeup sebelum solat lagi? Dah tahu masa tu terhad. Carilah sesuatu yang memudahkan. Kamu tengok Sisa tu. Sempat aja dia nak bersih dan tanggalkan makeup sebelum wuduk. Dia pakai Hot Set Kosmetik Nuraisa, Mak. Nuraisa Kosmetik mesra wuduk tu? Habis tu, kenapa kamu tak pakai Hot Set Kosmetik Nuraisa juga? Nuraisa kan kosmetik mesra wuduk. Jika
Bagaikan siakap buah papaya, ayuh dimakan dengan berselera. Sekiranya wakaf menjadi budaya, umatkan hidup dengan sejahtera. Amanah Saham Nasional Berhad kini memperkenalkan konsep wakaf terbaru melalui konsep wakaf saham amanah. Menggabungkan dua konsep penting iaitu pelaburan dan wakaf. Ayuh, jangan melengah lagi. Jom berwakaf bersama ASNB untuk pengurusan yang lebih profesional dan telus. Pesanan dari saya, Fadli Shah bin Alauddin. Pada suatu masa dahulu, di sebuah sekolah kebangsaan, seorang guru mengajar 30 orang anak murid di kelasnya. Ahmad Zuriat Akhlak kan? Saya, cikgu. Cuba kira 10 sampai 70 dalam gandaan 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Bagus. Cuba Muhammad Azlan Shah Kamarudin kira juga. Baik, cikgu. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Bagus. Muhammad Azmul Fatih pula. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Tapi kenapa sampai 70, cikgu? Bagus soalan tu Muhammad Azmul Fatih. Kini di Radio IKIM sedang mempromosikan iklan potongan diskaun sehingga 70% untuk iklan jenis bual bicara. Siapa cepat dia dapat. Berita baik kepada periklan dan pelanggan di luar sana. Kini kami di Radio IKIM akan mengadakan promosi iklan bual bicara potongan sehingga 70% diskaun. Berminat? Sila hubungi kami segera di talian 019-650-7976 untuk maklumat lanjut. Hubungi kami segera, tempat adalah terhad, bertakluk kepada terma dan syarat. Tak kira di mana jua destinasi anda, IKIM sentiasa menemani perjalanan anda dengan jua dan minda yang bermanfaat menerusi rancangan terbaik kami. Dengarkan setiap hari rancangan Raudah Jiwa, Islam Agamaku, Fas'aluna, Imanuna, Usrah Nurani dan Hayya Bil Arabiyah bersama Muana Jasman. Pastikan sentiasa setia mendengarkannya dalam destinasi 4 petang hingga 7 malam. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Anda kini sedang mendengar Destinasi IKIM bersama Mona Jasman.
Ayo sertai kempen Jom Menyumbang RM50 demi pembebasan Masjid Al-Aqsa dan Palestin. Hubungi kami 0389267019 dan layari Facebook Aman Palestin. Dengan roh, dengan darah, kami berkorban untukmu ya Aqsa. Isu berkaitan kekeliruan gender seperti lesbian, gay, biseksual dan transgender dalam dunia moden memperlihatkan pentingnya pembentukan kesedaran dan pemberian kefahaman yang sebaiknya kepada masyarakat. Penjelasan dari sudut pandangan Islam dan juga hujah-hujah sains berkenaan isu ini seharusnya menyedarkan masyarakat tentang implikasi cara hidup sebegini kepada institusi keluarga, pembangunan sasiah dan moral. Dapatkan buku ini dengan harga RM35 di laman sesawang IKIM Niaga atau di aplikasi Shopee dan Lazada. Cari IKIM Jarak Niaga. Dapatkan sementara stok masih ada. Ayo bersama-sama dalam infak untuk pembinaan dan pembangunan Kompleks Masjid Bandar Utama Damansara Fasa 1B. Sabda baginda Rasulullah yang bermaksud, sesiapa yang membina masjid kerana Allah, Allah akan membina baginya rumah di syurga kelak. Binaan seumpamanya. Hadis riwayat Muslim. Anda boleh terus berinfak melalui laman sesawang www.masjidbandarutamadamansara.com atau ke akaun Maybank 562-367-539-613. Hubungi kami di talian 019-336-6090. Jom infak. Bicara bermanfaat berbagai segmen rancangan dakwah setiap hari, lagu-lagu Islam sepanjang masa. Dengarkan di IKIM, Inspirasi Euforia Islami. Pada suatu hari seorang sahabat berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada baginda, "Ya Rasulullah, aqaribun rabbuna fanunaji am ba'idun fanunadi?" Wahai Rasulullah, adakah Allah itu dekat sehingga kami boleh berbisik-bisik kepadanya, ataupun adakah Allah itu jauh sehingga kami perlu menyeru kepadanya dengan laungan? Maka dengan itu turun sebuah ayat yang dibawa oleh Jibril alaihi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai jawapan kepada sahabat tadi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maksudnya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahawasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Kota Baru 89.8. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Suatu Kepahaman Islam Malaysia Radio IKIM. Alhamdulillah untuk waktu ini masih bersama destinasi IKIM bersama saya Mona Jasman menemani anda sehingga jam 7 malam nanti. Dan untuk bersama para pendengar, alhamdulillah setiap hari Isnin kita membawa khas untuk anda rancangan Tariq An-Nur atau Jalan Cahaya, insya-Allah untuk petang ini setiap hari Isnin. Dan untuk bersama anda kita membawa secara langsung di FB, di YouTube IKIM Media untuk anda boleh tonton di situ. Ada juga di FB Mona Jasman kalau nak tonton di FB. Dan soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 0119004004 dan juga boleh tinggalkan di YouTube IKIM Media. Dan untuk bersama petang ini, alhamdulillah dengan rancangan Tariq An-Nur, alhamdulillah kita ada bersama yang berusaha Tuan Rizal Rashid, jurulatih komunikasi kita untuk petang ini. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Datin, apa khabar? Datin sihat? Alhamdulillah. Tuan sihat ya? Alhamdulillah sihat walafiat. Masya Allah. Luar biasa Datin. Masya Allah. Alhamdulillah sihat walafiat dan juga ceria selalu, Masya Allah. Bila tengok semangat dan senyuman Tuan Rizal, Masya Allah, bagi beri semangat dan cahaya kepada kita, insya Allah untuk petang ini. Dan bersama amin, amin. Dan bersama insya-Allah Tuan Rizal, kita akan sambung kembali tentang rahsia manusia memahami sesuatu untuk bahagian kedua. Sebab tak habis lagi hari tu, kita nak sambung kembali. Dan untuk waktu ini sebagai mukadimah, silakan Tuan.
Alright, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alhimni rusydi wa a'inni min syarri nafsi rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bahagia Datin, pada tuan-tuan dan puan-puan pendengar, para asatizah, tuan-tuan dan puan-puan guru, sahabat-sahabat yang saya hormati dan didoakan dengan kebaikan. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya kita dapat sama-sama pada petang ni sekali lagi dalam majlis ilmu di Tariq An-Nur. Dan kepada rakan-rakan pendengar-pendengar, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, pada yang sedang memandu, hati-hati memandu, tengok depan tu, tapi pada masa yang sama dengar juga. Dan kepada tuan dan puan yang mungkin berada di rumah ataupun masih berada di ofis, jangan lupa petang ni slot kita sangat penting. Jadi kepada anda boleh sediakan pen dan kertas untuk anda tulis, ataupun mungkin anda sedang memandu ke, mungkin sedia phone untuk rekod sesi kita. So alhamdulillah, seperti yang bahagia Datin Munajasman beritahu ataupun mewar-warkan sebentar tadi, topik yang kita nak bahas pada petang ni adalah rahsia memahami sesuatu, rahsia manusia memahami sesuatu bahagian kedua. Mungkin tuan dan puan ada yang mungkin tak sempat nak dengar minggu lepas punya sesi kan. Jadi untuk mukadimah pada petang ni, kita nak bahas semula ataupun kita nak recap semula apa yang telah kita pelajari minggu lepas. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat pendengar yang dihormati sekalian, kita semua sedia maklum, kadang-kadang bila kita berkomunikasi, kadang-kadang bila kita bercakap, kadang-kadang bila kita sampaikan sesuatu, kita sampaikan kepada individu A, kita cakap sekali je dia dah faham. Tapi berbeza dengan individu dua. Individu dua ni kita cakap sekali dia tak faham, cakap dua kali tak faham, cakap ketiga kali tak faham. Ya Allah, ya Tuhanku. Dan kemudian kita pun compare lah dia dengan individu A tadi. Kenapa aku cakap sekali A ni dia faham, kenapa kau ni cakap sekali tak faham, dua tiga kali tak faham-faham. Okey, dan tempoh hari ataupun minggu lepas kita telah bahas sebenarnya ada 4 cara manusia memahami sesuatu ataupun 4 cara manusia menghadam satu-satu maklumat. Dan kalau kita faham 4 cara ini, insya-Allah bila kita bercakap mengikut cara mereka menghadam ataupun memproses maklumat itu, mudah untuk mereka faham dan akhirnya mudah mereka terpengaruh dengan kita. Jom kita recap dulu sebelum kita nak pergi ke bahagian kedua. So 4 jenis manusia ataupun 4 cara manusia memahami sesuatu. Nak lebih mudah ingat, dia punya akronim adalah AU-V-KIND. Pada tuan dan puan, pendengar-pendengar ataupun sahabat-sahabat di IKIM kan, jom kita ulang sama-sama. AU-V-KIND. Jom kita sebut sama-sama. AU-V-KIND. So A-U-V-I-V-I, K-I-N, kind, dan D, ada D. So apa dia AU-V-KIND ni? AU-V-KIND ni adalah satu akronim untuk AU adalah auditory, K-I-N, V-I adalah visual, K-I-N adalah kinesthetic, dan D adalah digital. Dan kita nak recap siapa dia orang auditory, siapa dia orang visual, siapa dia orang kinestetik dan digital ni kan. Orang-orang auditory adalah orang-orang yang peka terhadap apa yang mereka dengar. Itu yang pertama. That is why kadang-kadang ada orang yang bila kita cakap sekali dia dah boleh tangkap dah mesej kita tu. Tapi orang-orang, ada certain orang, ada sebilangan orang yang bila kita cakap sekali dia tak faham. Tapi bila kita tunjukkan gambar baru dia kata, oh macam ni rupanya. Jadi mereka adalah cara ataupun cara mereka menghadam sesuatu maklumat itu dengan cara visual. So visual ni adalah orang-orang yang peka terhadap apa yang mereka lihat. So itu adalah orang visual. Jadi tuan dan puan, kalau kita berjumpa dengan orang-orang visual, kita kena tunjukkan dia orang. Kita kena show them. Dia punya keyword adalah show. Tadi auditory adalah keywordnya. Kalau kita berjumpa dengan orang-orang auditori, keyword orang-orang auditori, kalau kita berjumpa saja, oh dia ni orang jenis auditori ni. Jadi kita kena tell. Dan orang ketiga adalah orang kinestetik.
So orang-orang kinestetik ni adalah orang-orang yang peka terhadap apa yang mereka rasa ataupun apa yang mereka experience. So itulah sebabnya ada sesetengah orang, ada sebilangan orang yang bila kita cakap sekali dia tak faham. Kita cakap 2 kali dia tak faham. Kita tunjukkan gambar pun dia tak faham. Tapi bila kita suruh buat, okey, boleh tak kau buat ni dulu? Tapi kita suruh dia buat maksudnya dia buat sikit loh. Okey, kau buat sikit dulu. Dan kemudian, oh ya ke, macam ni ke, baru dia faham kan. So itu adalah orang-orang kinestetik. Maksud orang-orang kinestetik adalah bila mereka buat benda tu, bila mereka praktis benda tu, bila mereka ataupun bila mereka lakukan sesuatu perkara tu, barulah mereka akan faham. Jadi kalau kita bertemu dengan orang-orang kinestetik, kita kena demonstrate dan bagi mereka praktikal. So itu adalah orang-orang kinestetik. Jadi kalau kita berjumpa dengan staf kinestetik ke, ataupun anak kita ke, ataupun sesiapa sahajalah, orang-orang kinestetik ni kita kena demonstrate dan bagi dia praktis. So itu adalah orang yang ketiga. Dan yang keempat, cara manusia memproses ataupun menghadam sesuatu adalah dengan cara digital. So orang-orang digital ni ataupun sensory ni cara memproses maklumat lah. Cara memproses maklumat gaya digital ni adalah orang-orang yang peka terhadap nombor, fakta dan turutan ataupun step by step. Jadi kalau kita jumpa dengan orang-orang digital, kita kena explain dia step by step. Ataupun contoh, kita ada bos jenis digital. So, orang-orang yang jenis digital ni, mereka akan mudah terima ataupun faham sesuatu, ataupun mereka akan lebih yakin dengan kita bila kita bahas dalam bentuk fakta, dalam bentuk logik. Ataupun mungkin suami kita jenis orang digital kan, dia lebih mudah ingat nombor. Tadi digital adalah orang yang peka terhadap nombor, fakta dan step by step kan. Jadi kalau kita jumpa, oh suami kita ni orang digital. Jadi kalau kita nak sampaikan sesuatu kepada suami kita, contoh, bang balik nanti beli 3 benda bang beras, tepung dengan gula. So suami kita pun pergi ke kedai. So dia pun, oh wife aku tadi minta beli beras, tepung. Setahu aku tadi ada 3 benda sebab dia orang digital kan. Jadi dia teringat 3 tu. So dia pun call kita, yang tadi abang teringat 3 benda kan. Sekarang ni abang baru beli tepung dengan gula. Satu lagi apa satu lagi beras bang. So maksudnya kalau kita faham cara manusia memahami sesuatu ataupun menghadam sesuatu maklumat ataupun komunikasi, mudah untuk kita berkomunikasi dan lebih mudah untuk kita mempengaruhi mereka. So, soalan dia adalah macam mana kita nak tahu orang tu auditori ke, orang tu visual ke, orang tu kinestetik ke, orang tu digital ke? Yang tu kita nak bahas. So, tunggu. Allahuakbar. Baik, Tuan Rizal. Masya Allah, Alhamdulillah. Itulah, teori dah tahu dah. Nak tahu praktikal ni macam mana. Kita nampak orang tu, macam mana kita nak detail tu. Bagaimana kita akan tahu selepas ini, insyaAllah bersama Tuan Rizal. Dan untuk waktu ini, para pendengar, kita akan berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Untuk bersama para pendengar, boleh tonton di YouTube IKIM Media. Dan soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 0112900404. Dan juga boleh tinggalkan di YouTube IKIM Media. Berehat seketika, kembali selepas ini untuk anda terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. Radio IKIM membawa kepada anda lagu-lagu nasyid terbaik di Malaysia. IKIM memberi anda lagu nasyid yang menyesik jiwa. Inspirasi Inforia Islami. Dari Tamim Ad-Dari bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dinun nasihah." Qulna liman? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim. Rawahu Muslim. Maksudnya, agama itu adalah nasihat. Kami bertanya, demi siapa? Baginda menjawab, demi Allah, demi kitabnya, demi Rasulnya, demi para imam kaum muslimin, dan demi orang awamnya. Hadis riwayat Muslim. Menurut periwayat,
Dalam hadis di atas, perkataan agama itu adalah nasihat telah disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 3 kali. Dan itu menunjukkan kepada penegasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap kepentingan perkara yang dinyatakan itu, dan ia adalah bertepatan dengan maksud sebuah hadis qudsi di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman yang maksudnya, ibadat hamba-Ku kepadaku yang paling aku sukai adalah nasihat kerana-Ku. Oleh kerana agama, seperti yang dinyatakan dalam hadis Jibril, adalah meliputi soal-soal yang berkaitan dengan Islam, iman dan ihsan, maka perkara yang dinasihatkan juga adalah berkaitan dengan ketiga-tiga perkara itu. Dan oleh kerana nasihat adalah sifat agama Islam, maka kaum muslimin telah diperintahkan supaya saling nasihat menasihati antara satu sama lain demi kebaikan semua dan demi perasaan cinta dan kasih sayang yang ikhlas terhadap satu sama lain. Nasihat yang diberikan bukan sahaja untuk sesama sendiri, tetapi juga meliputi nasihat rakyat biasa kepada para pemimpin dan nasihat pemimpin kepada rakyat jelata. Dalam soal ini, para Rasul alaihimussalatu wassalam adalah merupakan contoh tauladan terbaik kepada kita, dan nasihat yang mereka berikan adalah sebaik-baik nasihat. استمروا معنا في إذاعتكم إذاعة معهد الوعي الإسلامي الماليزي لمبah Kelang 91.5 FM. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, masih bersama destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan Tariq An-Nur, dan untuk Tariq An-Nur kita masih lagi bersama anda siaran langsung di YouTube IKIM Media. Soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 0112900404 dan juga boleh tinggalkan di YouTube IKIM Media. Untuk petang ini masih lagi bersama Yang Berusaha Tuan Rizal Rashid, jurulatih komunikasi kita, untuk kita membincangkan tentang rahsia manusia memahami sesuatu. Dan ada yang tadi Rizal nak rahsiakan, bukan rahsia, bersama para mendengar untuk petang ini. Bila kita dah menghadapi seseorang, mungkin bos ke atau siapa-siapa sahaja pun, mana level-level anak kita pun sekalipun, bagaimana kita nak tahu mereka tu apa? Kita nak cakap auditory ke, visual ke, estetika, digital ke, macam mana kita nak tahu tu, Tuan Rizal? Silakan. Mic Tuan Rizal. Okey, terima kasih kepada Mbak Giratin dan kepada rakan-rakan pendengar yang saya hormati sekalian. Okey, tadi kita dah bahas ada 4 cara ataupun 4 bagaimana manusia menghadam sesuatu maklumat. Dan sekarang ni kita nak tahu pula macam mana kita nak identifikasi, macam mana kita nak mengenal pasti, oh, bos aku ni jenis digital ni. Jadi kalau dia jenis digital, kita bercakap dengan dia based on fakta. Ataupun mungkin kita tahu, kita tengok pasangan kita ni jenis auditori ni. Jadi auditori ni patutlah dia bercerita je. Jadi kita kena dengar je lah apa yang disampaikan. Contohnya. Ataupun mungkin kita tengok, kalau macam contoh kita ni seorang pendidik ataupun cikgu ke, ataupun mungkin seorang penceramah, seorang asatizah ke, ataupun sesiapa sajalah. Bila kita sampaikan sesuatu, kita tengok audien kita jenis kinestetik contohnya. Jadi kita kena ada sesi praktikal. So sekarang ni tuan dan puan, jom kita tengok sama-sama macam mana nak identify, macam mana kita nak tahu pasangan kita, orang rumah kita, bos kita, anak kita ataupun siapa sajalah, dia ni jenis auditori, jenis visual, jenis kinestetik dan juga digital. Okey, yang pertama. Okey, tuan-tuan puan, sebelum kita nak bahaskan auditori ni macam mana kan, saya nak kongsikan dengan anda yang bagi datin dan pada rakan-rakan satu cerita lah. Kisah ni kisah-kisah ringkas yang mana baru-baru ni saya balik ke Kelantan, ada satu program. So bila saya sampai dekat airport Kota Baru, saya pun order lah e-hailing. So sampai-sampai ada satu kereta Proton Setaga putih, model baru lah, plate number pun plate V lagi. So bila saya masuk, orangnya dalam 30-an lah, 30-an. Orangnya agak serius dan kemudian dia pun bawa kami ke hotel. Saya dengan staff saya lah, kami ke hotel. So di sepanjang perjalanan tu
dia tak cakap apa-apa, dia serius saja. Dan sampai dekat hotel dia pun bagi tahu, oh tuan, untuk makluman tuan, dekat bawah ni ada satu karnival ni. Jadi tuan boleh makan-makan lah dekat bawah tu, boleh tengok karnival. Oh ya ke? Saya kata okey baik. So itu adalah orang pertama. So saya berada di negeri Kelantan selama 2 hari lah. Hari Jumaat tu saya ada senggang sikit, sesempatlah saya melawat nenek saya kan dekat Kota Baru. Dan masa saya nak melawat ke rumah nenek saya tu, saya pun order satu pakcik teksi lah pakcik teksi. Kebetulan dia dikenalkan, saya dapat nombor daripada kenalan saya, daripada salah seorang saya punya family members. So saya pun call dia lah, saya pun WhatsApp dia mula-mula, pakcik boleh tak tolong hantarkan saya ke sekian-sekian. Dan tak lama dia pun datang. So pakcik tu drive kereta Persona taksi airport lah. Dan saya tengok pakcik ni umur dia dalam 60-an lah. Dia tak tinggi sangat, tak kecil, tak rendah sangat, dia macam sedang-sedang lah. Dia kalau lah tuan dan puan layan movie Seniman Bujang Lapuk kan, dia macam badan-badan dia saiz Aziz Satar lah Aziz Satar So tuan dan puan, bila saya masuk saja ke teksi pakcik ni bercerita je sepanjang perjalanan, bercerita je. Saya pun okey baik pakcik. Dia cerita ni, dia cerita pasal family dia cerita macam-macam. Kalau lalu pun dekat sini lah sekian. Dia bercerita saja. So tuan dan puan, soalan saya adalah, pernah tak anda mengalami situasi macam saya? Maksudnya ada certain orang dia cakap benda-benda penting je. Ada certain orang dia bercerita je. Ada certain orang dia bila dia bercakap, dia bercakap dengan cool je, relax, calm down. So tuan dan puan, ini adalah tanda-tanda yang kita boleh identify yang orang ni jenis apa. Yang ni penting tuan dan puan. So jom kita bahas orang-orang jenis auditori. Macam mana jenisnya, apakah tanda-tanda ataupun apakah ciri-ciri mereka. Jadi kepada tuan dan puan yang ada pen dan kertas, salin. Tapi kepada anda yang tak ada, boleh rekod semula ataupun tonton di YouTube lah. Orang-orang auditori ni, ciri-cirinya mereka adalah bila mereka bersendirian, mereka suka bermonolog. Contoh kan, hari ni sibuk lah hari ni. Dia suka bermonolog kalau bersendirian. Jadi kalau tuan dan puan ada ciri-ciri ni, mungkin anda adalah seorang auditori. Tadi kita dah bahas auditori ni, mereka peka terhadap apa yang mereka dengar. Dan orang-orang auditori ni juga tuan dan puan, ciri-cirinya mereka adalah mereka suka bercerita. Kalau dia jumpa Datin Mona Jasmine, Datin, ya Allah, hari tu kan Datin, saya pergi ke sekian-sekian. Tuan Rizal, tahu tak hari tu dekat sini dia bercerita. Dia bercerita je kerja dia. So tuan dan puan, pernah tak anda jumpa orang-orang macam ni? Justru kalaulah macam contoh kita tengok mungkin pasangan kita dia suka bercerita, jadi tuan dan puan, cara mereka memproses maklumat adalah cara auditori. Jadi macam mana nak memahamkan diorang? So caranya adalah dengan bercakap sahaja dengan mereka. Itu sudah memadai. Ataupun mungkin kita berhadapan dengan audien. Contoh, kita adalah seorang pendidik, kita adalah seorang pensyarah ke, seorang guru ke, ataupun mungkin kita seorang penceramah. Kita berhadapan dengan orang-orang auditori, kita juga boleh bercerita sebab cerita akan mudah dihadam oleh orang-orang auditori. So itu adalah jenis auditori lah. Mungkin anda adalah seorang peniaga kan. Kalau macam contoh kita nak jual barang, kita nak jual servis kita jumpa orang jenis auditori ni, okey, caranya nak close deal dengan mereka adalah dengan cara beritahu mereka testimoni orang yang dah beli. So itu akan membuatkan mereka mudah hadam dan insya-Allah mereka akan mudah terpengaruh. Sebabnya apa? Sebabnya kita tahu cara mereka memproses satu-satu maklumat. So itu adalah ciri-ciri auditori. Yang kedua adalah visual. Orang-orang visual ni tuan dan puan, ciri-cirinya mereka adalah mereka kalau bercakap, mereka boleh jump daripada satu topik ke topik berikutnya dengan cepat. Contoh, kita berbincang
bincang soal mungkin soal kerja kan. Macam mana kerja? Sekarang ni busy lah. Hari tu bola semalam saya menang tiba-tiba switch pasal bola. Maksudnya dia boleh switch satu-satu topik dengan cepat. Ada certain orang bila topik tu je, tapi ada certain orang, ada sebilangan orang bila dia bercakap sesuatu dia boleh switch topik. Selepas dia switch pasal bola, dia switch pula pasal kerja semula. Lepas tu dia switch pula, hari tu aku dengar kau pergi nak pergi umrah, kau pergi umrah bila so dia mudah ataupun dia boleh tukar topik dengan cepat lah. Dan apa lagi ciri-ciri orang visual? Ciri-ciri orang visual adalah cakapnya laju. Cakapnya laju. Tuan-tuan dan puan, pernah tak anda dengar orang yang bila bercakap cakapnya laju? Okey, tuan-tuan dan puan, saya sebenarnya hari ini saya sangat best, saya sangat teruja sebab cakapnya laju. Jadi kalau kita dengar orang-orang yang percakapannya dia punya speed of voice tu laju, jadi kita boleh guess, kita boleh teka mereka adalah orang-orang visual. Dan tuan dan puan, jenis-jenis orang visual ni tangannya bergerak. Tangannya bergerak. Maksudnya tangannya aktif ataupun dalam istilahnya dia active hand gesture. Nak senang tengok kan tuan dan puan, kalau mereka menelefon dia menelefon ni, dia sebelah tangan pegang telefon, sebelah kiri bergerak. Contoh, kau dekat mana sekarang ni? Oh, dekat tol Kesas Okey, depan tol Kesas tu ada simpang. Bila dia explain, tangan dia ikut sekali. Jadi itu adalah ciri-ciri orang visual. Jadi tuan dan puan, kalau kita tengok ada tanda-tanda sebegini, tuan dan puan, kita bercakap dengan cara visual. Jadi macam contoh anak kita kan, kita tengok anak kita, anak aku ni orang visual ni. Jadi kita jangan cakap je, tunjukkan dia orang. Macam contoh saya mention minggu lepas kan, Datin, ada seorang kenalan saya yang ayahnya sentiasa bagi tahu jangan ikut orang. Dia tak dengar, tapi dia tunjukkan satu movie yang mana movie ni bagi tahu tentang penjahat sekian-sekian. Wah, daripada situ dia tengok, wah, dia tak nak keluar dah. So maksudnya apa? Sebab dia tahu cara seseorang itu memproses maklumat. Ataupun mungkin kita adalah seorang penceramah, ataupun mungkin seorang pendidik, seorang guru. Cara nak menyampaikan maklumat kepada orang-orang visual, kita kena lukis, kita kena tulis. Ataupun mungkin kita adalah seorang peniaga, bisnes kan. Jadi kalau kita nak menyampaikan sesuatu kepada orang-orang visual, kita kena tunjukkan gambar, tunjukkan video ataupun tunjukkan pamphlets. InsyaAllah mereka akan mudah faham. Dan yang kedua lagi, kita akan sambung selepas ini. Allahu a'lam. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih Tuan Rizal atas pencerahan. Baru dua, ada dua lagi yang kita nak sambung kembali insyaAllah selepas ini. Dan untuk bersama para pendengar, kita akan berehat sekali lagi. Kita akan kembali selepas ini. Untuk para pendengar, boleh tonton di YouTube Wikimedia. Soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan di YouTube Wikimedia. Berehat sekali lagi kembali selepas ini. Untuk anda setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. Negeri Sembilan 102.7. Nasiruddin At-Tusi. Nama penuh beliau ialah Abu Ja'far Muhammad Ibn Muhammad Al-Hasan. Beliau dilahirkan di Tus, Iran pada tahun 597 Hijriah bersamaan 1202 Masehi dan memulakan hidupnya dengan bergiat dalam bidang keilmuan di Tus. Apabila Hulagu memulakan serangan bagi meluaskan jajahan takluknya, Nasiruddin telah turut serta dalam gerakan tersebut. Disebabkan keteguhannya, beliau dilantik sebagai penasihat kepada Hulagu. Kewibawaan beliau dalam bidang politik semakin ketara kemudiannya dengan pelantikan beliau sebagai penasihat Abaqa bin Hulagu. Semasa Hulagu menyerang ibu kota Baghdad, Nasiruddin ada bersama-sama dengannya. Beliau kemudian menetap di kota Indo ini sehingga meninggal dunia pada tahun 672 Hijriah bersamaan 1274 Masehi dan dikebumikan di Mashhad Al-Kazimiyah. Nasiruddin mewariskan banyak hasil penulisan yang mencakupi banyak bidang ilmu kepada kita. Antaranya termasuklah penulisan dalam bidang geometri, fizik, algebra dan falak. Beliau juga menghasilkan karya dalam banyak bidang keagamaan
lelaki ini dan dengan tujuan memperoleh faedah daripadanya. Pelaku telah membina sebuah pusat mengajar cakrawala yang besar di Turkistan untuk Nasiruddin, iaitu pada tahun 657 Hijriah. Petikan daripada buku Tokoh-tokoh Kesarjanaan Sains Islam, hasil tulisan Profesor Datuk Dr. Muhammad Sudi Haji Abdul Majid. Tidak kira di mana jua, kami sentiasa bersama anda. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio Suri Kefahaman Islam Malaysia. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami untuk waktu ini. Alhamdulillah masih bersama untuk rancangan Tariq An-Nur Jalan Cahaya, dan Alhamdulillah masih bersama untuk petang ini Tuan Rizal Rashid dan Jurulatih Komunikasi untuk petang ini membincangkan tentang rahsia manusia memahami sesuatu. Tadi dah belajar atau kita dah Tuan Rizal kongsikan dua cara, dan kita ada lagi berbaki dua cara Tuan Rizal untuk kita mengetahui rahsia manusia memahami sesuatu. Silakan Tuan. Okey, terima kasih sekali lagi bagi Datin, tuan dan puan yang saya hormati sekalian. Okey, tadi kita dah bahas ciri-ciri orang auditori macam mana, dan kita juga telah bahas ciri-ciri orang visual macam mana. Sekarang kita nak bahas apakah tanda-tanda orang-orang tu adalah orang-orang jenis kinestetik. K-I-N-E-S-T-E-T-I-K, kinestetik. So, tuan dan puan, kinestetik ni kita semua sedia maklum, kinestetik ni adalah orang yang dia peka terhadap apa yang mereka rasa ataupun experience. Jadi, orang-orang ni, contoh, kalau kita nak menjual barang kan, Datin, ataupun tuan-tuan dan puan-puan, contoh, mungkin tuan dan puan jual keropok ataupun jual biskut dekat office kan. Jadi, orang kinestetik ni kena ada tester dulu. Barulah dia akan, sedap lah, dia akan resonate. Ataupun, kalau macam contoh, dia ni, kita jenis jual tudung contohnya, ataupun jual baju lah. Jadi, orang ni dia kena pakai dulu, barulah dia akan rasa macam, dia feel, insyaAllah mudah dia beli, insyaAllah. Ataupun mudah dia terpengaruh, ataupun mudah dia faham. Ataupun ada certain orang yang kita perlu tunjukkan dulu cara. Lepas dia buat benda tu, barulah dia lebih faham. So, itu adalah jenis kinestetik. Dan macam mana nak tahu orang ni adalah jenis kinestetik? Salah satunya adalah mereka adalah orang yang cool. Cool. Maksud saya cool adalah dia jenis yang kalau ada sesuatu saja, relax, cool lah. Dia jenis yang dia tak kelang kabut. Dia jenis cool lah, cool. Kita macam, kau okey ke ni? Okey, relax. Kita cool lah. Jadi kalau macam contoh, dia melakukan sesuatu tugasan, dia lebih cool, dia lebih tenang. Pernah tak kita jumpa orang yang cool je, tenang je? Kalau terjadi satu-satu perkara kan, dia cool, dia tenang. Kalau macam contoh nak buat kerja, dia adalah orang yang chill, orang cool lah. Orang tenang ni kan. Jadi itu adalah ciri-cirinya orang-orang kinestetik. Dan saya perhatikan kan yang bagi Datin, orang-orang kinestetik yang lelaki, mereka ni lebih cool, lebih tenang. Orang, cepat. Okey, relax, sabar. Jadi kita pun kadang-kadang kita geram tau. Ya Allah, ya Tuhanku, orang dah kalang kabut ni, dia relax lagi. So, itu ciri-ciri orang kinestetik lah. Ini kalau lelaki kan. Kalau wanita, orang-orang kinestetik wanita, mereka lebih ekspresif dari segi emosi. Macam contoh, ya Allah Datin, thank you so much Datin, saya terharulah Datin sudi invite saya pergi ke Nuri Kahwin. Contoh, dia suka ekspres dia punya emosi. Dia rasa gembira, dia rasa sedih. Ya Allah, happynya saya hari ni. Ataupun, ya Allah, sedihnya lah. Jadi tuan dan puan, pernah tak kita tengok orang-orang yang selalu ekspres dia punya emosi? Dan orang-orang visual dia tak suka ni. Dia serabut betul lah. Tapi again tuan dan puan, kalau kita faham orang tu jenis kinestetik, dan kalau kita faham orang tu dia ekspres dia punya perasaan dia, bermaksud dia adalah orang kinestetik. Jadi kita kena fahamlah. So itu adalah orang kinestetik, orang ketiga. So yang keempat, last sekali adalah orang digital. So orang-orang digital ni adalah orang yang peka terhadap nombor, fakta dan juga turutan ataupun sequence. Jadi kalau kita nak bercakap dengan orang-orang digital, kita kena bercakap based on fakta. Kalau kita bercakap dengan orang-orang digital, kita kena explain dia
by step. Contoh, kita adalah seorang cikgu, kita adalah seorang guru. Nak fahamkan orang-orang digital ni ataupun pelajar-pelajar digital ni, kita kena explain step 1 macam mana, step 2 macam mana, ataupun mungkin kita seorang penjual, peniaga. Kita tengok orang tu jenis digital, kita kena bagi mereka nombor, fakta. Ataupun mungkin kita adalah seorang staff, kita kena convince bos kita dengan fakta dan nombor-nombor ataupun fakta dan figure. Soalannya adalah macam mana kita nak identify. Jawapannya tuan dan puan, orang-orang digital ni ciri-cirinya mereka adalah depan mereka, nama mereka kan, contoh Rizal Rashid, dekat depan nama dia orang tu ada doktor, ada title doktor, ada IR, engineer, ada TS, technology specialist, ada SR, surveyor, ada CA, chartered accountant. Pokok pangkal dekat depan ada title tu, insya-Allah mereka adalah orang-orang jenis digital. Ataupun tuan dan puan, mereka berada dalam industri akademik, akademia kan, ataupun mungkin pensyarah ke dan sumbang dengannya, ataupun mungkin mereka dalam industri kewangan. So kalau kita tanya orang saja, tuan daripada industri apa? Oh, saya daripada industri kewangan. Jadi kita pun teka mereka adalah orang jenis digital. Jadi kita bercakap dengan gaya bahasa digital. Ataupun Datin, ni nak lebih mudah tengok kan, ini based on saya punya observation kan. Kita tengok orang-orang digital ni lebih serius. Lebih serius. Dan dia bercakap bila perlu. Jadi ini adalah ciri-ciri orang digital. Jadi kalau kita tengok suami kita jenis macam tu, ataupun pasangan kita, ataupun mungkin bos kita jenis macam tu, kita boleh agak dah, oh ini orang jenis digital ni. Jadi kalau orang jenis digital, kita boleh menyampaikan maklumat berdasarkan fakta, nombor ataupun sequence, urutan. Dan tuan dan puan, mesti ada orang tanya, based on saya punya pengalaman Datin, ramai orang tanya, Tuan Rizal, ada tak possibility kita ada keempat-empat ni? Kita ada auditori, ada visual, ada kinestetik dan digital. Okey, jawapannya untuk makluman anda, kita ada keempat-empat ni sebenarnya. Cuma situasinya adalah mana satu yang kita dominan ataupun major, mana satu yang kita minor. Dan saya selalu bagi tahu tuan dan puan, kalau nak mempengaruhi orang, kita pengaruhi based on apakah yang dominan pada dia. Contoh, dia ni dominan visual ataupun major visual. Jadi kita bercakap dengan gaya bahasa visual lah. Ada juga orang yang dominan dia digital, dia punya minor ataupun yang kedua secondary dia visual. Jadi kita bercakap dengan gaya bahasa fakta dan juga nombor. Begitulah seterusnya. Dan ada juga pertanyaan Datin, Tuan, possible tak kalau macam contoh saya sekarang ni orang digital, saya bertukar kepada visual? Okey, untuk makluman yang bagi Datin dan pada rakan-rakan pendengar lah dia ada dua mazhab lah ataupun dua pandangan kan. Dan dia ada ada khilaf antara kita punya scholar ni kan. Satu, ada yang kata tak boleh berubah. Maksudnya inborn sampai meninggal tak boleh berubah cara seseorang memproses maklumat. Tapi yang kedua, dia boleh berubah mengikut keadaan sekeliling. Jadi kalau tuan dan puan tanya saya meraihkan pandangan yang kedua ni yang boleh berubah. Jadi tuan dan puan, kadang-kadang mungkin kita rasa sekarang kita digital, tapi ada kalanya kita berubah kepada visual. Sebab apa? Sebab persekitaran kita. So that is why kan, yang bagi Datin, saya sangat recommend lah tuan dan puan, kalau anda boleh dapatkan test. Contoh, kita ada satu program yang mana dalam program kita ada satu psychometric test. Jadi psychometric test tu barulah kita tahu, oh aku ni jenis auditori, aku ni jenis visual, aku ni jenis ataupun digital. So semakin faham kita dengan cara seseorang itu memproses maklumat, semakin mudah kita mempengaruhi ataupun memberikan mereka faham, dan insya-Allah semakin mudahlah mereka terpengaruh dengan kita. Allahuakbar. Ya, alhamdulillah. Terima kasih tuan. Itulah banyak soalan. Bagaimana kita nak tahu, bagaimana kita nak detect. Itulah. Tapi bila kita dah tahu, senang, dan ada juga soalan-soalan yang kita boleh lagi terang bagaimana kita nak tahu orang tu macam mana, nak tahu diri sendiri terlebih dahulu untuk kita nak match dengan orang ni. Masya-Allah. Betul. Dan mungkin ada juga yang bertanya bagaimana kita nak memupuk empat syirik ini dengan anak-anak kita. Adakah dari segi pengalaman, biasa
rasanya kalau anak kita, dia akan ikut juga mak papa mereka. Adakah dia orang akan bully, ada ciri-ciri lain dan bagaimana tuan? Okey, tempoh hari saya bagi tahu saya telah berkongsi untuk ilmu ni tuan dan puan, saya sangat sarankan untuk tidak diperkenalkan kepada anak-anak kita yang bawah 12 tahun lagi. Sebab apa? Sebab kita ada anak-anak kita yang ada satu labeling. Adik ni kan orang kinestetik, tu yang payah nak belajar sangat tu. Contoh, kita tak nak. Cumanya kita boleh bantu mereka untuk tingkatkan mereka punya sensory ni dengan melatih mereka. Kalau macam contoh, kita kadang-kadang bagi anak-anak kita tablet ataupun device, kita takut nanti dia hanya fokus kepada visual saja. So saya sangat sarankan untuk tuan-tuan puan, aktifkan visual dia, aktifkan juga cara dia mendengar, dan aktifkan juga motor-motor. Maksudnya dia kena ada aktiviti yang melibatkan dia punya fizikal lah. Untuk kita bantu dia keempat-empat ni, kita nak naikkan. Jadi kalau tuan dan puan nak bertanya dengan saya, pandangan saya, kita kena make sure anak-anak kita aktifkan keempat-empat ni. Tapi kita tak tahu mana satu yang dia dominan nanti. Mudah-mudahan keempat-empat ni dia activate lah, insya-Allah. Allahu'alam. Ya, alhamdulillah. Terima kasih tuan. Mungkin ada satu soalan lagi yang terlintas. Kita ni yang bagi saya kan, kita ni dah tua dah ni. Tapi mungkin dari segi pengalaman dan ada yalah, kita kadang-kadang dulu kita bercakap sangat, sekarang ni tak bercakap sebab ada satu pengalaman yang bagi kita tak nak cakap lah dengan orang. Jadi pengalaman tu akan mempengaruhi kita untuk jadi perkara yang lain. Adakah itu sihat ke? Okey, terima kasih yang bagi Datin tanya adakah itu sihat. Sekiranya ianya kita mungkin terpengaruh dengan satu-satu pengalaman, sebenarnya itu adalah perkara yang normal. Cumanya macam mana kita nak membuatkan pengalaman itu tidak menghantui kita ataupun tidak membuatkan potensi diri kita maksudnya menahan kita, ataupun dia akan buatkan kita push ke depan. So itu adalah bergantung dengan diri kita sendiri. Kita tak nak dengan pengalaman-pengalaman kita sebelum ni membuatkan kita tak naklah bercakap, tak naklah try. Jadi takut kita menjadi seorang yang jumud ataupun kita berada dalam keadaan selesa. So itu jawapan saya. Allahu'alam. Alhamdulillah. Terima kasih Tuan Rizal atas perkongsian untuk petang ini. Mungkin ada tinggal sedikit masa lagi untuk kata-kata akhir dan juga pesanan daripada Tuan, silakan. Okey, sebagai kesimpulannya tuan dan puan, kalau kita nak bercakap dengan orang, kita kena tahu macam mana mereka memproses maklumat. Dan saya nak bagi satu kesimpulan dengan memberikan satu analogi. Tuan-tuan dan puan, bayangkan kita adalah ibarat seorang juri yang mana kita nak menjurikan 4 spesies binatang. Tapi again, kita tak nak, kita bukan samakan manusia dengan binatang, bukan. Ini nak lebih mudah faham. Maksudnya kita sedang menjurikan ada satu pertandingan nak menyeberang sungai dan ada 4 jenis binatang yang sedang menyeberang sungai. Yang pertama ikan, yang kedua ayam, yang ketiga kambing, dan yang keempat kucing. Soalan saya tuan dan puan, antara keempat-empat binatang ni ataupun haiwan ni, mana satu agak-agak yang paling laju, yang paling perform dalam menyeberang sungai? Jawapan dia mesti ikan. Sebab itulah tempat dia, maksudnya itulah tempat dia kan. Jadi tidak adil untuk kita memberitahu, ayam, kenapa kau ni tak perform macam ikan jadi kesimpulannya tuan dan puan, berlaku adillah kita. Dan bila kita sebut tentang adil ni bukan sama rata, tapi kita meletakkan sesuatu di tempatnya. Allahu'alam. Alhamdulillah. Terima kasih Tuan Rizal atas perkongsian untuk petang ini. InsyaAllah banyak lagi perkongsian selepas ini di episod-episod akan datang bersama Tuan Rizal. Jazakallah anak kulla khair Tuan Rizal. Jumpa lagi insyaAllah. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang bagi Datin. Ya, sama-sama Tuan. Alhamdulillah. Dan untuk bersama para pendengar, terima kasih kepada anda dan untuk anda terus setia bersama kami di Destinasi IKIM Inspirasi Euforia Islami. Kuala Terengganu 100.2 RM300? Wow, banyak tu. Macam-macam boleh beli ni. Banyak kan? Jadi, tolong ikut arahan lalu lintas. Memandu di lorong kecemasan boleh didenda sebanyak RM300 tau. Nanti duit yang patut boleh beli macam-macam ni tak pasal-pasal kena bayar kompang. Memadulah dengan berhemah dan patuhilah arahan lalu lintas.